Okey, 12.16 minit tengah hari waktu ini seperti yang kita janjikan ke sebentar tadi Hani menerusi Medik 24 waktu ini dan bersama dengan wakil dari BP Healthcare dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah silent killers ataupun pembunuh senyap ni. Yang mana tadi kita pun katakan ramai mungkin tak tahu tentang penyakit-penyakit yang dikategorikan sebagai pembunuh senyap, apa simptomnya, apa mungkin puncanya. Jadi kita akan kongsikan pada waktu ini. Betul. Jadi ini yang kita selalu istilahkan dengan kata penyakit tiga serangkai. Jadi kita nak berkongsi lebih lanjut tentang perkara ini. Jadi mungkin kita boleh mulakan doktor, apa maksud doktor bila kita membincangkan tentang silent killers ataupun pembunuh dalam senyap ni doktor? Pembunuh dalam senyap ni memang bunyinya macam menakutkan. Ya. Kita patut takut sebab 3 pembunuh utama yang patut kita tahu ialah penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi dan penyakit kolesterol tinggi. Okey, dan 3 penyakit ni yang dikategorikan sebagai silent killers dan kalau boleh doktor kongsikan juga berapa mungkin peratus rakyat Malaysia yang terlibat dalam penyakit pembunuh senyap ni? Kalau mengikut banci yang telah dibuat oleh National Health Survey and Mobility tahun 2006, surprisingly atau memeranjatkan bila didapati puluhan yang lebih pada 30 tahun umur dewasa di Malaysia ini 14.9% mengalami kencing manis. Dan begitu juga dengan darah tinggi, lebih kurang 42.3% dewasa yang lebih umur 30 tahun di Malaysia. Dianggarkan 4.8 juta pesakit dan yang paling menakutkan kemungkinan 64% masih lagi belum dikesan. Jadi maknanya ada ramai lagi yang masih belum dikesan mengalami penyakit darah tinggi. Dan kolesterol pula lebih kurang 28% dewasa Malaysia yang lebih pada umur 40 tahun dianggar pengidap penyakit kolesterol tinggi ini. Wow, ini satu perkara yang memang kita harus pandang serius. Jadi kita ingin mengetahui dan mendalami punca-punca doktor. Apa sebenarnya punca-punca kepada penyakit yang kita istilahkan sebagai tiga serangkai ni? Pada pendapat saya, kombinasi keturunan dan gaya hidup yang tidak sihat, kebanyakan kita makan makanan yang terlampau banyak kandungan lemak, terlampau banyak karbohidrat, kurang serat dan yang terutama sekali yang masih membelenggu kita semua ialah kita kurang bersenam, kurang aktiviti. Dan of course dan juga sebab duduk dan tinggal di kawasan kota, memang kita sentiasa menghadapi tekanan-tekanan hidup kota. Dan jangan lupa juga ramai faktor-faktor yang ramai pesakit-pesakit mempunyai faktor-faktor keturunan yang tidak dapat dielakkan dan ramai juga yang merokok dan minuman alkohol berlebih-lebihan. Okey, baik. Dan bagi pendengar kita yang mungkin ingin bertanyakan sebarang soalan juga anda dialu-alukan boleh hubungi kami 0326927939 ataupun juga boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami, cariannya bernama Radio 24. Ya. Baik, doktor. Tadi doktor menyebut tentang jumlah sekali 60 berapa peratus yang tidak mengetahui tentang mereka mungkin ada penyakit-penyakit ini. 64%. 64%. Jadi apa mungkin tanda-tanda yang perlu kita tahu ataupun signal awal yang kita boleh kenal pasti sebelum ia menjadi lebih serius doktor? Saya ingin mengingatkan semula 48% pesakit kencing manis tidak sedar mereka mengidap penyakit kencing manis. Dan seperti saya cakap tadi, 64% pengidap darah tinggi tidak sedar mereka mengalami penyakit darah tinggi tersebut. Jadi, pada kebanyakan masa semua pesakit-pesakit tidak tahu bahawa mereka mengalami penyakit ini sebab mereka tiada tanda. Ya. Malangnya kita perlu mengidap penyakit ini cukup lama sebelum tanda-tanda tersebut keluar. Katalah contohnya kencing manis. Kalau seorang tu sudah mengalami kencing manis cukup lama, mereka akan mula merasa haus, selalu perlu minum air, selalu perlu kencing tiap malam, bangun malam untuk kencing, rasa lesu, hilang berat badan dan bila komplikasi itu sudah terlalu lama, mereka akan mula merasa komplikasi-komplikasi daripada penyakit seperti angin ahmar, penyakit seperti serangan sakit jantung. Dan juga kalau berlaku kepada salur darah yang halus-halus, mereka boleh mendapat rosak buah pinggang, kabur mata dan saraf yang rosak boleh menyebabkan kepada orang lelaki
mati pucuk dan kepada semua orang, kebas-kebas anggota-anggota mereka. Maknanya ia boleh berlaku kepada sesiapa saja. Benar? Tanpa isyarat awal. Dan Betul. ia boleh berlaku bila-bila. Ini satu perkara yang memang cukup serius sebenarnya untuk kita kena pasti. Kalau tadi doktor menyebut tentang kencing manis, bagaimana pula dengan darah tinggi dan juga kolesterol yang tinggi ini? Sama juga. Sama juga signalnya. Kedua-dua penyakit ini tidak menunjukkan apa-apa tanda. Jadi, seperti saya kata, 64% tidak tahu mereka mengalami penyakit darah tinggi. Jadi, cara yang terbaik untuk mengesan semua pesakit ke semua sakit-sakit tersebut ialah dengan pergi melawat doktor anda. Dan melakukan pemeriksaan dan juga melakukan pemeriksaan darah atau air kencing atau pengimejan diagnostik yang diperlukan. Itulah dia. Kadang-kadang Hani bila kita lihat juga mereka yang terkejut bila mengalami penyakit darah tinggi dan sebagainya kan. Sebelum tu katanya tak rasa apa-apa pun doktor. Pening tidak, sakit belakang pun tidak kan. Dan bila melakukan pemeriksaan tekanan darah tiba-tiba tinggi je tekanan tu. Jadi itu baru mereka tahu yang mereka mengalami tekanan darah tinggi. Dan mungkin juga boleh doktor kongsikan bersama dengan kita berkaitan dengan kesan-kesan buruk penyakit tersebut sekiranya tidak menerima apa-apa rawatan. Ketiga penyakit yang kita sebut tadi adalah penyebab-penyebab utama kematian di Malaysia. Contohnya, punca utama kematian di hospital Malaysia untuk orang dewasa ialah disebabkan serangan sakit jantung. Itu adalah punca kematian yang utama. Punca kematian nombor 5 ialah sebenarnya disebabkan oleh angin ahmar atau stroke. Jadi bayangkanlah kedua-dua penyakit ini adalah kesan-kesan akhir kerana kita tidak dapat merawat sakit-sakit yang kita sebut tadi. Okay. Dan itu yang kita lihat untuk pesakit yang terselamat daripada maut, dan sebenarnya berkaitan dengan rawatan ataupun pemeriksaan awal doktor tentang yang boleh pesakit itu lakukan. Dan sebenarnya bagaimana ataupun kekerapan itu boleh dilakukan bagaimana doktor, ataupun bagaimana penyakit tersebut dikesan lebih awal terhadap pesakit ataupun mereka yang menghidapi penyakit ini secara senyap sebenarnya? Sebab kesan-kesan atau akibat-akibat sakit-sakit yang kita sebut tadi itu terlalu serius, saya lupa sebut bahawa sekiranya mereka tidak maut, ramai daripada mereka yang akan memerlukan rawatan jangka panjang seperti fizioterapi, rawatan sokongan oleh jururawat atau ahli keluarga. Dan sekiranya sakit-sakit seperti angin ahmar meninggalkan kesan-kesan kurang upaya yang berpanjangan, mereka akan perlu memerlukan pertolongan untuk mandi, menjaga kebersihan diri, mungkin sepanjang hayat mereka. Bayangkan bebanan kos bila mereka terpaksa mengikuti rawatan di hospital atau di klinik-klinik private. Bayangkan sekiranya mereka terpaksa membayar untuk rawatan dialisis. Semua ini memakan belanja dan masa yang banyak ya. Jadi, soalan yang ditanyakan tadi, berapa kerap perlu seseorang itu menjalani pemantauan kesihatan, itu terpulang kepada individu sendiri dan juga terpulang kepada situasi mereka. Dia akan berbeza daripada seorang individu kepada yang lain, tapi yang paling selamat kita buat ialah untuk sentiasa kerap mengunjungi doktor kita, di mana doktor akan melakukan akan memeriksa, melakukan pemeriksaan fizikal, dan sekiranya perlu doktor akan menghantar darah atau air kencing atau melakukan seperti saya sebut tadi pengimejan diagnostik seperti MRI, ultrasound, X-ray dan CT scan untuk mendapatkan diagnosis yang bagus. Doktor, selalu kita lihat Hani berkaitan dengan penyakit kanser ada tahapnya 1, 2, 3 dan 4. Adakah penyakit 3 serangkai ini ada tahapnya sedemikian, pada peringkat awalnya kurang bahaya, pertengahan dan juga peringkat tahap yang kritikal, ataupun bila dah sedar penyakit tersebut memang dah ada di tahap yang kritikal, atau bagaimana doktor? Saya rasa soalan yang patut ditanya bagaimana kita nak mengesan masa awal, sebab kalau dia sudah sampai ke tahap kritikal seperti saya sebut tadi, kita akan memerlukan rawatan yang panjang, memerlukan masa yang panjang dan belanja yang tinggi. Jadi pada saya syorkan dan saya juga sudah mula perasan ada sekarang ini ramai individu sudah mula mempunyai kesedaran yang tinggi, mungkin daripada kefahaman yang lebih, maklumat-maklumat dari internet dan sebagainya, media massa dan sebagainya. Mereka sudah mula mendatangi
doktor untuk mendapatkan pemantauan kesihatan setiap tahun. Dan pada mereka yang ada mengalami masalah-masalah seperti kolesterol tinggi, gula yang tinggi, mereka sudah datang setiap 3 bulan untuk membuat pemantauan kesihatan. Saya juga perasan sekarang SOKSO atau Perkeso sudah mula menggalakkan ahli-ahli untuk melakukan pemantauan setiap tahun. Dan begitu juga untuk ahli-ahli wanita dibenarkan membuat mamogram kalau mereka perlu membuat mamogram. Saya rasa itu yang lebih penting, iaitu pemantauan awal dan membuat diagnosis awal sebelum dia mencapai tahap yang bahaya. Baik, pemantauan awal dan bercakap sekerap mungkin untuk bertemu dengan doktor. Kalau secara berkalanya, cadangan daripada doktor sendiri, berapa lama agaknya mereka harus pergi? Maknanya 2 bulan sekali mungkin, 3 bulan ataupun setahun mungkin 2 kali atau macam mana? Terpulang kepada situasi mereka. Kalau contohnya kalau masalah kolesterol tinggi, kita patut cek setiap 3 bulan. Kalau orang yang tidak ada masalah apa-apa, setahun sekali melakukan pemantauan kesihatan sudah cukup untuk mereka. Ya, setahun sekali ataupun setahun 2 kali, 3 bulan sekali. Itu antara mengikut situasi akan penyakit seseorang itu. Okey, anda boleh saja hubungi kami 0326927939 atau anda berterus ke laman Facebook kami dengan cara yang bernama Radio 24 untuk anda tinggalkan soalan dan kita boleh ajukan kepada tetamu kita hari ini, Dr. Zain Azrai. Okey, kita akan kembali seketika nanti beri laluan untuk 5 utama dan teruskan setia bersama dengan kami dalam Medik 24. Sertai kami di Facebook. Kata carian bernama Radio 24. Hidup anda lebih bermakna tanpa dada. Sayangi diri dan masa depan. Sana iklan daripada saya, Rahman Hamid, pengarah agensi anti dadah kebangsaan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bernama Radio 24 kini boleh diakses dari mana-mana di seluruh dunia melalui aliran mudah alih atau mobile streaming dengan menggunakan telefon pintar di www.radio24.ada.fm. Sekarang ini pun Datuk Seri Najib Tun Razak sudah mula mengambil berat mengenai isu etika penulis blog di Malaysia. Jadikan kod etika blogger sebagai garis panduan dalam menulis entry blog di internet seperti yang disarankan Perdana Menteri kita. Ingatan daripada saya, Hani Zalika, blogger dan bernama Radio 24. Tahukah anda, pada tahun 1972, Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail Puspati telah ditubuhkan. Namun pada Jun 1983, Puspati ditukar nama kepada Unit Tenaga Nuklear UTN dan diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Pada Oktober 1990, UTN telah dipindahkan menjadi sebuah institut penyelidikan teknologi nuklear terunggul di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Juga dikenali sebagai MIN, Malaysian Institute for Nuclear Technology pada 10 Ogos 1994. Ia bertanggungjawab memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan sains nuklear dalam pembangunan negara. Pesanan khidmat komuniti ini dibawakan oleh Bernama Radio 24. Mahukan suasana petang yang ceria dan bermanfaat? Bersama tim Ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam di Bernama Radio 24. 5 utama 12.30 tengah hari. Liners Corporation Limited dan Liners Malaysia Sdn Bhd hari ini menarik balik saman fitnah yang difalkan terhadap kumpulan anti-liners Save Malaysia Stop Liners SMSL di Mahkamah Tinggi Kuantan. Bagaimanapun pihak liners tidak menyatakan sebarang sebab atau alasan mengapa mereka menarik balik saman fitnah itu. Harga saham AsiaX Berhad yang baru disenaraikan meningkat 1.6% atau 2.0 sen kepada RM1.27 dengan 102.894 juta saham diniagakan sehingga pukul 10.30 pagi tadi. Syarikat itu membuat kemunculan sulung pada harga RM1.26 di pasaran utama Bursa Securities selepas menerima premium 1.0 sen berbanding harga institusi RM1.25 dengan 9.15 juta saham diniagakan.
Kerajaan Arab Saudi menegaskan akan menghalau mana-mana ekspatriat bukan Islam yang didapati makan, minum atau merokok di tempat awam sepanjang bulan Ramadan. Kementerian Dalam Negerinya berkata pekerja asing yang berbuat demikian secara terbuka akan dikenakan hukuman setimpal termasuk pembatalan kontrak kerja serta diusir dari negara itu. Korea Utara dan Korea Selatan hari ini mengadakan rundingan bagi menghidupkan semula kompleks perindustrian Kaesong yang ditutup ketika ini. Kementerian Penyatuan Korea Selatan berkata delegasi negara itu akan membawa usul untuk menghidupkan semula tapak perindustrian itu. Penjaga gol Australia Mark Schwarzer sah bersama Chelsea. Schwarzer akan bersama Chelsea selama setahun. Sekian 5 utama untuk waktu ini. Teruskan mendengar Bernama Radio 24 Berita Pantas, info berterusan. Hai kakak dan mbak sekalian, saya Astrid. Untuk anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia, jangan lupa dong dengerin kabar dari Indonesia. Tiap hari Senin sampai Jumat pukul 10.15 pagi. Kita akan serumpun. Kepada rakyat Malaysia, gunakanlah kenderaan perkhidmatan awam untuk keselesaan anda ke mana saja destinasinya. Ingatan ikhlas dari saya, Engineer Haji Muhammad Dalib, Pengarah Bahagian Kejuruteraan Otomotif JPJ Malaysia. Dapatkan berita terkini, tak kira gosip selebriti mahupun berita yang berlaku di sekeliling anda daripada sumber yang betul. Saya Budi, blogger hiburan budi.com. Sensasi selebriti juga mendapatkan info terkini menerusi Bernama Radio 24. Anda bagaimana? Okey, kembali lagi waktu ini menerusi Medik 24 bersama wakil dari BP Healthcare, Dr. Zain Azrai. Dan topik kita pada kali ini, silent killers ataupun pembunuh senyap yang juga kita kenali sebagai penyakit 3 serangkai. Kalau anda ada sebarang soalan, boleh hubungi kami 0326927939 ataupun terus anda boleh tinggalkan soalan anda menerusi Facebook cariannya Bernama Radio 24. Okey. Dan kita nak tahu jugalah doktor, ini berkaitan dengan siapa sebenarnya yang patut menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala ni? Ketiga-tiga penyakit yang kita bincangkan ni berkongsi faktor-faktor risiko yang sama. Kalau base ataupun berdasarkan faktor-faktor risiko yang kita sebut tadi, saya sarankan kepada sesiapa yang umur lebih 40 tahun dan terutamanya kalau mereka mempunyai ahli keluarga terdekat yang mengalami sakit jantung atau angin ahmar atau mati tiba-tiba, sekiranya ahli keluarga lelaki yang kurang daripada umur 55 tahun atau ahli keluarga perempuan yang kurang pada umur 65 tahun, itu menunjukkan risiko yang tinggi. Sesiapa yang merokok, sesiapa yang minum alkohol berlebihan, sekiranya berat badan berlebihan, kalau kita gunakan dasar body mass index atau BMI lebih pada 23, patut melakukan pemantauan kesihatan. Sesiapa yang buncit perutnya, ukur lilit perut kalau orang lelaki lebih dari 90 cm, kalau orang perempuan lebih dari 80 cm pun patut membuat pemantauan kesihatan. Orang yang pemakanannya tidak sihat, terlalu tinggi karbohidrat, terlalu tinggi lemak dan kurang serat, juga perlu melakukan pemantauan kesihatan. Begitu juga orang yang kurang senaman dalam aktiviti harian mereka. Sekiranya anda tidak melakukan senaman tidak lebih dari 4 kali dalam seminggu, setiap kali anda melakukan dalam 30 hingga 50 minit, anda perlu memantau kesihatan anda. Dan selain daripada membuat diagnosis awal dan juga merawat penyakit kita, apa mungkin peranan yang harus dimainkan? Sebab kita tahu bahawa setengahnya daripada kita mempunyai doktor yang kita akan pergi, iaitu kita istilahkan sebagai doktor keluarga. Apa sebenarnya peranan doktor keluarga ni untuk memantau kesihatan kita sampai di kita sendiri? Saya rasa semua orang sudah biasa dengan doktor keluarga membuat diagnosis, membuat rawatan. Tapi apa yang kita kurang arif dan kurang peka ialah doktor keluarga boleh digunakan sebagai pemantau kesihatan anda. Sebab mereka mempunyai sejarah-sejarah kesihatan dan apabila pesakit jumpa mereka setiap kali,
mereka boleh melakukan pemeriksaan fizikal. Berdasarkan pemeriksaan fizikal dan sejarah kesihatan mereka, doktor boleh mencadangkan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Contohnya mengambil darah, mengambil air kencing, dan seperti saya sebut tadi, membuat pengimejan diagnostik. Boleh melakukan menggunakan ultrasound, X-ray, CT scan atau MRI untuk membuat pemantauan kesihatan tersebut. Ya. Okey, Baik, doktor, kita ada pemanggil. Okey, bersama dengan Encik Syam di talian. Encik Syam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Okey, selamat puasa. Selamat puasa. Juga pada doktor. Terima kasih. Okey, doktor, saya ada, memang betul lah, penyakit tiga serangkaian memang bukan kira umur, doktor. Sebab sahabat saya pun umur bawah 30 tahun, dia telah mengalami masalah dua belah buah pinggang dia tak berfungsi. Oh, sedih saya dengar tu. Ya. Jadi mana dia seminggu kena 3 atau 4 kali kena pergi dialisis lah. Betul. Jadi mana memang keadaan sangat lemah lah. Saya rasa kemungkinan orang kita ni mungkin faktor informasi bahaya tentang tiga penyakit ni kurang. Saya rasa dalam lagi satu masalah dia ialah mungkin nak pergi cek hospital tu, kalau kita pergi hospital kerajaan, maaf cakap lah, kalau kita pergi hospital kerajaan, kita kena beratur panjang, lama, datang pagi, tengah hari atau petang baru dapat cek lah. Kalau macam lagi swasta pula mahal. Dan saya nak tanya doktor, ada tak cara lain yang kita untuk mengetahui tahap kesihatan kita hanya boleh dibuat di rumah je? Ataupun ada tak gadget-gadget yang boleh membantu kita melihat kita punya kesihatan lah. Kalau dapat tu bagus je untuk orang-orang yang macam sibuk bekerja, kali ada kat rumah benda tu. Okey, baik. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana doktor? Ada tidak cara lain yang boleh membantu untuk memeriksa kesihatan? Seperti saya terangkan tadi, ada cara-cara kita boleh tahu sama ada kita ni sihat atau tidak. Contohnya yang saya perasan dengan dewasa Malaysia, ya, kita ambil lewa, sambil lewa, kalau kita punya ukur lilit perut itu lebih daripada 90 cm kalau orang lelaki, lebih 80 cm kalau orang perempuan. Itu apa yang kita describe sebagai central obesity, ya, ataupun perut buncit. Perut buncit ni bukan sahaja dia satu dari segi kosmetik yang tak cantik, tapi dia membayangkan anda boleh mendapat penyakit seperti darah tinggi, seperti kencing manis, seperti kolesterol yang berlebihan. Itu daripada tengok saiz perut sahaja. Jadi itu satu petanda yang kalau anda mempunyai perut buncit, anda sudah tidak sihatlah. Okey, cara lain yang kita boleh cek ialah kita boleh membeli alat-alat digital untuk memeriksa tekanan darah. Dan juga sekarang ni banyak alat-alat digital untuk memeriksa gula masing-masing. Semua itu boleh dilakukan di rumah. Tetapi yang lebih afdal atau lebih baik ialah dengan berjumpa doktor-doktor sendiri di klinik-klinik sendiri, di mana mereka boleh dipantau dengan lebih kerap dan lebih betul. Ya. Okey, dan seterusnya kita ada Encik Azmi di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Encik Azmi. Okay, saya ada dua persoalan. Okay, doktor, biasanya kalau kita masuk ward atau kita tahan ward untuk melakukan apa-apa pedang kecil ataupun besar, perkara pertama yang akan dilakukan oleh jururawat atau doktor ialah mengambil 3 perkara, iaitu mengambil air kencing, mengambil tekanan darah dan mengambil darah kita. Dan soalan saya, biasanya selepas kita masuk ward ataupun kita mungkin seminggu atau 2 minggu, kita tidak diberitahu tentang keputusan-keputusan yang diambil perkara tersebut. Apakah ini bermakna bahawa sekiranya kita tidak mendapat keputusan, bahawa ini bermakna bahawa kita tidak mempunyai apa-apa penyakit yang berbahaya? Satu. Yang keduanya, kalau mengambil air kencing, kita tahu untuk memastikan air kencing manis. Yang kedua, untuk mengambil tekanan diri ialah untuk memastikan kita tidak ada tekanan darah yang tinggi. Tapi mengambil darah itu, apakah kita mengambil darah itu kita boleh menyelesaikan semua jenis penyakit kecil ataupun besar? Okey, baik. Terima kasih Encik Azmi. Okey, bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan air kencing, tekanan darah ataupun bila darah kita diambil, keputusannya kita tunggu. Kalau kita tak dapat keputusan, adakah segalanya normal atau bagaimana? Saya rasa kita tak boleh anggap kalau tiada keputusan semua itu baik. Kita kena buat, kita kena berusaha untuk find out, untuk cari keputusan apa yang sudah dibuat itu. Sebab kadang-kadang saya takut kalau disebabkan kesibukan, keputusan yang tidak normal pun tidak dapat disampaikan kepada pesakit. Okey, itu pertama. Kedua, tentang mengambil darah atau air kencing, sama ada boleh untuk mendapat tahu sama ada seseorang itu ada semua penyakit di dunia. Saya rasa tidak logik dan tidak boleh kita anggap
dengan menggunakan darah sahaja kita boleh dapat tahu apa semua penyakit dalam dunia lah, apa semua penyakit dalam badan kita. Tapi apa yang kita boleh buat dengan darah, air kencing atau pengimejan diagnostik yang saya sebut tadi semua tu, kita boleh fokus kepada penyakit-penyakit yang kita tak mahu ada dalam badan kita. Contohnya, kita sedang berbincang tentang penyakit yang 3 serangkai tersebut. Dengan menggunakan pemeriksaan fizikal, dengan memberi sejarah kepada doktor-doktor anda dan melakukan pemeriksaan darah, air kencing dan sebagainya dan pengimejan diagnostik, kita boleh detect masalah-masalah penyakit tersebut dan komplikasi-komplikasinya. Saya rasa itu yang kita patut buat. Dan semua ini boleh dilakukan di klinik-klinik kerajaan, boleh dilakukan di hospital kerajaan dan juga di klinik-klinik swasta dan juga di diagnostic dan center yang banyak ada di Malaysia sekarang ini. Okey. Dan selain daripada itu doktor, adakah keturunan ataupun umur jantina ni boleh memberi kesan kepada kesihatan kita ataupun penyakit tersebut? Adakah diperolehi menerusi keturunan ataupun latar belakang keluarga? Seperti saya bincangkan tadi, sebenarnya ada 2 faktor-faktor risiko, ada 2 kumpulan utama. Pertama ialah faktor-faktor risiko yang tidak dapat kita elakkan. Contohnya, kalau anda berumur lebih pada 40 tahun, anda lelaki dan mempunyai ahli keluarga terdekat yang pernah kematian dengan tiba-tiba atau mengalami serangan sakit jantung sebelum umur 55 tahun, atau kalau orang perempuan yang sebelum umur 65 tahun, itu menunjukkan faktor risiko yang tinggi. Kita tidak boleh lari daripada semua itu. Tapi kita boleh mengurangkan risiko-risiko yang lain. Contohnya, risiko-risiko yang kita boleh tukar ialah kalau anda merokok, kalau kita boleh hentikan. Kalau kita minuman alkohol yang berlebihan, kita boleh hentikan. Dan juga faktor yang lebih utama yang saya perasan yang senang dan mudah dan paling pentingnya percuma ialah bersenam, melakukan senaman setiap hari. Kalau boleh sekurang-kurangnya kita perlu melakukan senaman 4 kali seminggu, seperti saya kata tadi, 40 minit sekali kita bersenam, dan berjalan laju sudah cukup. Berenang pun bagus. Berbasikal, semua itu aktiviti yang bagus. Dan juga kita perlu makan makanan yang sihat. Itu satu cabaran untuk kita hidup di Malaysia ni. Kita sentiasa dikelilingi oleh makanan-makanan yang terlalu kaya dengan karbohidrat dan terlalu kaya dengan lemak. Kita kena peka dan kita kena tahu apa yang kita makan. Okey, dan soalan rakan kita hari ini di ruangan Facebook, katanya, doktor, saya kerap mengalami sakit kepala ataupun migraine. Adakah ini tanda-tanda awal berkaitan dengan kapilari darah makin sempit dan sebagainya, doktor? Selalunya migraine, kalau betul diagnosis tu, tak ada kena-mengena dengan kencing manis, darah tinggi atau lemak berlebihan. So selalunya migraine tu ada punca-punca tersendirinya, ada faktor-faktor yang boleh menyebabkan dia datang, dan lebih baik kalau anda bertanya kepada doktor yang merawat migraine anda. Okey, baik. Dan ada satu perkara juga, bila kita macam isyarat awal apabila kita tahu yang bahasa ini adalah merupakan tanda kita mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol tinggi ataupun darah tinggi. Apa mungkin serangan yang pertama yang boleh kita selalunya terjadi? Mungkin pitam tiba-tiba ataupun sakit dada, atau apa lagi tanda yang boleh kita kongsi di sini? Kebanyakan masa tak ada tanda, tapi soalan dia apa tanda yang awal sekali. Saya rasa tanda yang awal sekali kemungkinan bila kalau sudah lama sangat kita mengalami kencing manis dan tidak dirawat, kita akan mula terasa lesu. Kemudian kita mula terasa haus sentiasa. Kita mula terasa mau kencing malam-malam dan berat badan mungkin berkurangan. Itu adalah tanda-tanda yang awal. Tapi sebenarnya tanda awal, tapi penyakit itu sudah lama dalam badan kita. Cuma kita tidak perasan. Tidak perasan. Mana tidak ada lah yang macam tiba-tiba pitam, pening kepala secara tiba-tiba. Itu selalunya tidak berlaku sebegitu, ya. Okey, doktor, ini berkaitan dengan kalaulah disahkan oleh doktor ada mengalami penyakit seperti mana yang kita bincangkan pada hari ini, ya. Dan bagaimana dari segi pengambilan ubatnya, doktor? Ini kisahnya kalau mereka dengar ada penyakit ni, ada yang kata tak nak ambil ubat dan sebagainya, tapi ubat yang selalu diberikan kepada pesakit ini bagaimana, doktor? Ubat ni sebenarnya satu perkara yang
ada baik ada buruk dia kan. Tapi kalau seorang tu sakit dan sudah dinasihatkan oleh doktor untuk makan ubat, lebih baik kalau kita meneruskan nasihat doktor tersebut. Memang kita akui ubat boleh menyebabkan kesan-kesan sampingan. Tapi yang bagusnya doktor dan ahli farmasis, kami tahu kesan sampingan setiap ubat yang kita berikan pada pesakit. Jadi bila pesakit bekerjasama dengan doktor dan ahli-ahli farmasis mereka, apa yang kita boleh buat ialah kita boleh memantau kesan sampingan tersebut. Apa yang saya perlu terangkan dan sarankan di sini ialah jangan takut mengambil ubat kerana kesan bila tidak mengambil ubat lebih teruk daripada kesan mengambil ubat. Okey, baik doktor, kita ada pemanggil rakan kita Encik Syukri di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Syuhani, Ya, saya. Selamat puasa. Okey, saya nak bertanya pasal darah tinggi. Sebab saya family ada darah tinggi. Hello? Ya, silakan. Okey, untuk kita tahu kalau macam saya biasa pergi ke klinik kerajaan, kalau cek darah tinggi, dia akan cekkan pada kolesterol darah dan glukosa dalam darah. Nak tanya doktor, satu soalan saya saja. Apakah kaitan kalau darah tinggi ni ataupun yang berkenaan dengan stroke yang lain dengan kepekatan darah, sama ada kecairan ataupun kepekatan? Adakah itu juga main peranan? Itu doktor terangkan. Baik, terima kasih Cik Syukri. Bagaimana? Pada pendapat saya, kepekatan tidak memainkan peranan kepada pesakit yang anda alami. Mungkin bila anda sudah berpuasa, darah kita akan menjadi lebih pekat. Saya rasa itu situasi yang berlaku masa kita ambil darah kalau kita berpuasa. Ya. Tapi ada setengah condition di mana contohnya pesakit itu mempunyai risiko yang tinggi untuk kena sakit jantung atau stroke. Doktor anda akan terpaksa memberi anda ubat untuk mencairkan darah. Itu adalah satu situasi yang berbeza daripada darah pekat yang kita nampak dengan mata kasar. Saya rasa cik kena, kalau cik diberi ubat untuk mencairkan darah, cik kena bertanya betul dengan doktor cik sendiri apa nama ubat tu dan kesan-kesan yang baik yang ubat tu beri kepada encik sendiri. Baik, dah dapat menjawab soalan daripada Encik Syukri tadi. Jadi kita teruskan dengan pemanggil seterusnya, Cik Zaiful. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Cik Zaiful. Okey doktor, saya ni anak buah saya ni bukan anak buah lah, dia pangkat sepupu macam tu lah. Umur dia 49. Okey, baru-baru ni kan dia buat check up monthly dekat hospital lah. Jadi doktor sahkan dia punya potassium dalam darah kurang tau, 2.2. Lepas tu lepas 2 jam tu dia turun 1.9, jadi dia kena masuk ward. Jadi sekarang ni bacaan darah tinggi dia doktor, dia tak menentu tau, kadang tinggi kadang normal. Lepas tu dia orang dah buat check up, dia panggil echo ECHO 40%. Echocardiogram. Echo dia 40%. Dan dia orang ambil darah dia untuk hantar ke Putrajaya. Tapi result dia lambat lah, 28 bulan 8 baru tahu. Jadi semalam pula dia pergi untuk buat scan dengan pakar. Dia kata ada pula dalam puli empedu dia tu batu-batu lah. Jadi dia kata mungkin sebab tu darah tinggi dia tak balance lah, tak tentu. Jadi apa perlu dia buat sebenarnya? Sebab dia sekarang doktor cuma show dia makan ubat. Dia cuma bagi banyak makan pisang, tomato kan. Itulah saya dengar radio. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaiful. Okey, bagaimana doktor? Ini berkaitan dengan kandungan potasium dalam darah. Okey, kalau mengikut maklumat yang diberi di sini, 49 tahun umur dia, ada darah tinggi dan potasium dia rendah. Saya syak, saya tak tahu dia punya informasi yang betul. Saya syak ubat darah tinggi yang diberi ialah jenis yang diuretik. Salah satu kesan sampingan dia ialah dia boleh menyebabkan potasium hilang daripada darah lah. Boleh menyebabkan kurang potasium. Selalunya sesiapa yang diberi ubat diuretik untuk mengurangkan tekanan darah juga diberi ubat potasium. Jadi dia terpaksa berbincang balik dengan doktornya sama ada ubat diuretik itu perlu ditambah dia punya ubat seperti Slowcare untuk menambah potasium dia. Saya pada pendapat saya pun batu dalam puding empedu dia tidak ada kena-mengena dengan potasium tersebut. Saya rasa tak ada kena-mengena. Tidak ada kena-mengena. Doktor, ini berkaitan pula dengan wanita yang mengandung. Selalu kita dengar juga wanita sebelum mengandung, dalam semasa mengandung itu
mengalami tekanan darah tinggi, selepas mengandung juga ada mengalami tekanan darah tinggi. Adakah itu bersifat sementara ataupun perkara itu dihidapi sampai bila-bila ataupun dalam diri itu dalam jangka masa yang panjang juga penyakit tersebut? Soalan yang ditanya itu sama ada wanita mengandung tersebut. Wanita mengandung kadang-kadang boleh mengalami apa kita panggil macam preeclampsia ataupun pregnancy induced hypertension. Selalunya selepas bersalin, tekan darah itu akan dengan sendirinya menjadi normal. Tapi apa yang kebiasaannya ialah wanita selepas bersalin mereka mula sibuk dan tak sempat untuk bersenam, tak sempat untuk menjaga makanan. Mereka menjadi berat badan mereka bertambah tinggi. Berlebihan makan garam. Jadi dengan sendirinya penyakit seperti darah tinggi mula datang. Jadi kemungkinan kita terpaksa tahu perkara ni kena peka dengan perkara ni. Baik, doktor, kita ada pemanggil di talian. Encik Yusof, hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani Syu dengan doktor. Okey, doktor, saya ada soalan berkenaan dengan kencing manis, doktor. Ya. Okey, macam ayah saya, dia menggunakan insulin. Okey. Dan ada setengah-setengah waktu bila mana saya tak pastilah maksudnya darah dia maksudnya kandungan gula dia tu menjadi kurang dan menjadi macam hypo, doktor. Okey. Dan dia sepatutnya mengambil makanan manis kan? Betul. Okey. Dan saya nak tanya, adakah insulin ni akan berterusan ataupun ada setengah-setengah waktu dia akan berkurangan dan berhenti ataupun memang dia tak kena ambil sampai akhir hayat? Okey, baik. Itu soalan saya, doktor. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum kita menjawab soalan tu, doktor, kita ada Encik Awi di talian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Awi. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, doktor, dan salam sejahtera. Katanya, doktor, saya ni ada mengalami saluran jantung yang kuat. Pada masa ini saya dah dirawat oleh hospital Serdang. Dekat pos lah. Baru ni saya rasa jantung saya memang dah stabil, tak ada masalah. Baru ni saya ada pergi ke sebelah farmasi dan saya cek darah saya dekat farmasi. Darah saya tu dalam darah saya tu ada gula, dia kata 15.3. Okey. Lepas tu saya pun dia kata dia suruh saya makan satu ubat. Ubat ni untuk mengurangkan darah gula dalam darah. Begitu saya pun cuba makan tapi kurang berkesan. Saya nak tanya doktor, soalan saya dengan doktor, apa jenis ubat yang paling sesuai untuk mengurangkan gula dalam darah? Okey, baik. Terima kasih, Cik Awi. Okey, silakan doktor. Ada dua soalan yang diberi pada saya tadi. Pertama, adakah seorang tu bila mula pakai insulin adakah berterusan? Pada pendapat saya, ya. Dia akan berterusan sampai ke akhir hayat untuk memerlukan insulinnya. Saya rasa yang berlaku sekarang ni, dos insulin itu belum stable lagi, belum dapat keserasian untuk supaya gulanya sentiasa antara 3.5 to around 6 ya. Jadi kemungkinan dia kena berbincang balik dengan doktor yang memberi insulin tersebut. Kena beritahu situasi di mana bapa dia mengalami hypo, sebab itu satu perkara yang bahaya ya. Kencing manis ni ada dua situasi pada dia bahaya. Kalau dia gula terlampau tinggi lama akan menyebabkan rosak organ. Tapi kalau dia turun terlalu mendadak, itu adalah satu emergency sebab dia boleh pingsan dan boleh menyebabkan perkara-perkara lain lah. Jadi kena peka apa yang boleh menyebabkan dia jadi hypo. Saya rasa dos tu terpaksa diubah suai balik. Itu saya persoalan dia. Dan betul, saya pada pendapat saya akan berterusan sampai ke akhir hayat dia memerlukan insulin tersebut. Baik, soalan yang kedua, apakah ubat yang terbaik untuk kencing manis? Kencing manis di Malaysia ni ada dua kumpulan besar. Kumpulan yang di mana kanak-kanak yang selalu kena, selalunya memerlukan insulin. Kumpulan yang kedua yang lebih besar ialah orang dewasa yang kena yang terpaksa yang mengidap penyakit tersebut. Selalunya mereka boleh dengan mengawal gula dengan memakan ubat-ubat sahaja. Tapi ada sampai masanya di mana insulin pula juga masih diperlukan bila ubat sudah tidak lagi berkesan. Banyak jenis ubat dan terlampau tak cukup masa untuk terangkan di sinilah. Tapi yang pentingnya Cik tadi tu, Cik Awi kena ada seorang doktor yang memantau gulanya dan kena jumpa doktor tu kerap ya, untuk supaya
rawatannya dapat dikemaskinikan dan diubah suai supaya betul-betul serasi dengan penyakitnya. Penyakit ini tidak akan sentiasa statik, dia akan berubah. Dan ubat pun terpaksa berubah ikut penyakit tersebut. Baik, jadi doktor, bersempena dengan bulan Ramadan ini mungkin ada amaran ataupun nasihat ekstra yang ingin disampaikan bila berkaitan dengan sayang kilis ini sebagai pesanan kepada pendengar-pendengar kita. Okey, selamat menyambut Ramadan kepada pendengar-pendengar Muslim dan selamat pagi kepada pendengar lain. Terima kasih Radio Bernama memberi kami peluang untuk ditemu ramah hari ini. Okey, pesanan saya buat bulan Ramadan ni, kena siapa yang memakan ubat kena berbincang dengan doktor mereka bagaimana ubat tu sama ada perlu dimakan masa yang sesuai sebab bila kita sudah berpuasa, keperluan ubat akan berubah. Okey, perkara yang kedua, bila kita berbuka puasa, kita perlu ingat kita tidak boleh makan berlebihan. Kita masih makan makanan seimbang semasa berbuka puasa supaya kesihatan kita sentiasa terjamin sewaktu bulan puasa ini juga. Itu nasihat saya. Okey, baik. Terima kasih doktor kerana berkongsi dengan kita berkaitan dengan penyakit silent killers dan ataupun kita kategorikan sebagai pembunuh senyap ini. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu depan menerusi Medik 24 bersama dengan wakil dari BP Healthcare. Dan teruskan setia bersama dengan kami di siaran bernama Radio 24 seketika nanti untuk Berita 24 Extra.